Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق الله العظيم. هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. Sedarlah kamu ini ialah orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Kamu telah berhujjah membela mereka yang bersalah dalam kehidupan dunia. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah, maka siapakah yang akan berhujjah di hadapan Allah untuk membela mereka itu pada hari kiamat kelak? Amman yakunu alaihim wakila, atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari azab seksa yang disediakan oleh Allah? Sambungan kepada ayat terdahulu mengenai kisah Tu'mah ibni Ubairik. Ibni Ubairik yang dibela oleh keluarganya, sekalipun Tu'mah melakukan suatu kesalahan, iaitu mencuri. Ayat turun menyatakan, menegur Nabi SAW supaya jangan membela pengkhianat. Pengkhianat itu Tu'mah, pengkhianat. Pembelanya keluarganya. Dan Nabi SAW yang jika dia menjatuhkan hukum membebaskan Tu'mah, maka itu adalah satu guaman, satu pembelaan yang salah. Ayat ini menyatakan perkara itu lagi, ada hubungannya. Haulai, ha antum ni satu perkataan yang membawa arti sedarlah. Ha antum, kamu mesti sedar perkara ini besar, perkara ini bukan main-main, ini bukan membela orang yang bersalah, bukan perkara kecil. Ha antum, sedar. Ha antum haulai, kamu sedar mereka itu jadaltum anhum fil hayatid dunya, kamu bela mereka dalam kehidupan dunia. Maka kebijaksanaan kamu, kepandaian kamu dan teknik kamu untuk pembelaan itu, kamu berjaya membela, melindungi mereka dari dikenakan hukum di dunia ini. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah, siapa yang nak bela pula pada hari kiamat nanti? Siapa yang akan membela? Satu dalam tafsir disebutnya taubih. Taubih maknanya mencelakan, merendahkan profesion guaman ini apabila mereka membela kesalahan. Mereka sepatutnya membela keadilan supaya ditegakkan, bukannya membela orang yang salah supaya hukuman tidak dikenakan, dibuang kes. Tidak begitu. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah, perkara ini tidak selesai di situ, tapi akan dibawa sekali lagi kepada akhirat. Di akhirat, pada hari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengadili kes itu. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamati amman yakunu alaihim wakila, atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka pada hari akhirat nanti? Pada akhirat nanti siapa pula nak bela? Di dunia kamu bela, akhirat sepatutnya kamu juga lah yang belanya, tapi tidak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyentuh sesiapa jua yang membela pihak yang salah. Yang membela pihak yang salah itu sama ada pihak yang salah itu mungkin keluarganya, mungkin partinya, mungkin orangnya, mungkin orang sekampungnya, mungkin satu bangsa dengannya, tidak boleh dibela jika mereka itu salah. Peristiwa yang disebutkan dahulu, Tu'mah pada ketika itu yang mencuri ini dia orang Islam. Zaid ibn Samin Yahudi, Islam bela Yahudi. Mengapa tidak bela orangnya? Tu'mah tidak boleh dibela. Tuhan marah bela dia sekarang dia yang melakukan kesalahan. Kesalahan tidak ada tempat dalam Islam. Islam perlu ditegakkan di atas asas-asas keadilan. Jika keadilan ini pihak yang tidak bersalah itu dipersalahkan, dituduh, sedangkan dia Yahudi, maka Yahudi juga dibela. Ini Islam tidak mempertahankan secara membuta tuli tanpa melihat kepada siapa yang benar. Ya, banyak peristiwa yang seumpama ini, peristiwa ini pada zaman Nabi,
Dan pada zaman Khulafair Rasyidin yang kemudiannya, Islam memihak kepada Yahudi. Baju rantai, pada ketika itu banyaklah kes curi baju rantai. Baju perang. Barangkali perang ni senjata yang paling, ini senjata paling dikehendaki lah. Barangkali kalau sekarang ni apa yang guna dalam perang, dalam nak mencuri, merapak ni. Yang ni M16. Yang ni lah barangkali yang ni orang mahu sangat ni. Pistol. Pistol. Dulu baju rantai, dia boleh bawa ke mana-mana. Sejarah kita baca Suhnun seorang hakim yang dilantik oleh Ali ibn Abi Talib. Baju Ali sendiri yang dicuri. Baju rantai dicuri oleh Yahudi. Dicuri oleh Yahudi, dibawa ke pengadilan di Kufah. Namanya hakim itu namanya Suhnun kata, baju kamu wahai Yahudi. Sebabnya Ali gagal membawa keterangan. Dia bawa saksi anak dia Al-Hasan wal-Husain. Hakim kata, mana boleh anak nak jadi saksi bagi pihak bapa, dia ada kepentingan. Tak boleh. Jadi kalau begitunya, menurut keputusan dalam mahkamah, sekalipun hakim tahu bahawa Ali tidak berdusta, tetapi oleh kerana pengadilan Islam mahu al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Saksi hendaklah jelas daripada pihak orang yang mendakwa Ali yang membuat dakwaan, membuat tuntutan. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Tapi dia gagal membawa saksi. Dia bawa saksi cucu dia. Kemudian dia pergunakan pula, dia kata anak dia, dia kata cucu Nabi. Patutnya dia kata anak saya ni. Tak ada, cucu Nabi. Jadi naik sikit nama Nabi. Tak boleh. Itulah dia keputusan mahkamah. Tidak ada siapa yang boleh pertikaikan. Tetapi kerana pengadilan itu menjadikan Yahudi, dengan kes itu juga dia memeluk Islam. Ini mahkamah Islam. Inilah dia yang dicari-cari oleh keadilan, dicari oleh manusia. Dunia yang seumpama ini manusia boleh hidup aman. Dan kisah yang seumpama ini juga lebih awal lagi berlaku pada zaman Nabi. Tapi Tu'mah ibni Ubayriq yang telah mengkhianati, disebut yang di sini khain, pengkhianat. Dia pengkhianat keadilan. Dia mengkhianati barang orang lain, dicurinya, disembunyikannya, dicari pula pembela. Dia pengkhianat. Pengkhianat ini kemudiannya lari balik Mekah. Kemudian murtad wal'iyadzubillah. Tidak diketahui sama ada dibunuh atau tidak dibunuh. Tak dibunuh. Tidak didengari pada zaman Nabi yang dibunuh. Sebab untuk membunuh orang murtad ni pun dia jauh lagi. Dia kena kurung di masjid dulu. Kurung di masjid. Setiap kali azan mesti dengar. Kalau tidur tengah orang azan, dia kena gerak dengar azan. Kurung di sini, dan setiap kali setiap waktu semayang minta supaya dia bertaubat. Yustatabu, diminta bertaubat. Kalau tidak, tak boleh bebas. Tapi setiap kali diminta supaya bertaubat, dia ingkar. Bunuh dia. Bunuh ini kerana dia menentang, melawan kebenaran. Bukan kerana dia murtad. Murtad itu kita sebutnya dahulu, dia antara dia dengan Allah. Tetapi menentang, menunjuk rasa besar, keras hati, degil. Yang ini tidak boleh dibela. Yang ini tidak boleh dipelihara. Jadi kalau begitu, ayat ini mempunyai hubungan dengan profesion guaman. Peguam sebenarnya besar, mulia kerja ini, tetapi selama mana mereka membela keadilan dan kebenaran. Tetapi jika mereka membela kesalahan, maka kesalahan tidak boleh dibela sama sekali. Mungkin mereka kata tak diketahui, tak tahu, tetapi dengan anak guaman mereka terbuka, telus, sebab dia membela anak guamannya. Jadi dengan itu, membela kebenaran, keadilan adalah sesuatu yang wajib. Bila perjalanan ini boleh jadi betul, apabila syariat Islam sebenarnya berkuat kuasa dalam undang-undang Islam yang berjalan dengan baik dalam sesuatu pengadilan. Mungkin di sini sebenarnya kesilapannya. Kemudiannya kita lihat yang Suhnun tadi. Apakah bagaimana hukuman itu diadili? Diadili dengan melihat keterangan dalam mahkamah. Seorang peguam namanya Mustafa Az-Zarqa, peguam syariah yang masyhur, di Mustafa Zarqa, sekali dia Jordan, dah meninggal dah. Orang tanya dia sebagai seorang peguam syar'i yang alim, keluarganya merupakan keluarga ulama. Dia kata mencari keraguan, dia kata memang kerja mereka. Dan ini tidak salah, mencari keraguan dalam sesuatu kes.
Tetapi membela kesalahan itu satu perkara yang lain. Mencari keraguan adalah haknya. Dan mencari keraguan itu katanya salah satu daripada jalan untuk melepaskan kes daripada tindakan hukuman. Mencari keraguan. Dan ini memang pun satu perkara yang tidak salah. Dan peguam berhak mencari perkara itu katanya. Amman yakunu alaihim wakila, ataupun siapa yang akan menjadi pelindung kepada mereka dari azab seksa yang disediakan oleh Allah. Dosa ini besar sebenarnya. Dosa ini besar kerana Quran sebutnya berkhianat. Dia berkhianat kepada banyak pihak. Khianat kepada anak guamannya, khianat kepada pihak yang tertuduh, khianat kepada undang-undang, kepada negara, kepada masyarakat seluruhnya. Jadi kalau begitu tabiat Al-Quran bila bercakap suatu kesalahan, dia tidak tinggal dengan begitu saja. Tidak tinggal. Dosa besar, dia tidak tinggal begitu saja. Tapi dia beri penawarnya, iaitu dengan membuka seluas-luasnya pintu taubat. Pintu taubat dibuka dengan seluas-luasnya. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, dalam konteks ayat ni balik kepada dosa tadilah, kesilapan membela orang yang salah. Khasim wala takul lil khainina khasima, jangan anda membela orang yang khianat. Jadi ini dosa. Dosa ini tak boleh diampunkah? Tak boleh diampuni Allah kah? Boleh diampuni. Yang lebih besar lagi pun boleh diampuni. Ayat yang kita baca ini seolah-olahnya membuka pintu taubat seluas-luasnya. Pagi, petang, siang, malam, pintu ini dibuka. Sesiapa yang melakukan kesalahan ini segeralah bertaubat. Wa man ya'mal su'an, sesiapa yang melakukan kejahatan, apapun kejahatan itu, tidak khusus pada kes ini saja, tapi apa saja dosa, apa-apa saja. Au yazlim nafsahu, atau menzalimi dirinya. Menzalim memang pun dosa lah, dia menzalimi diri sendiri, tapi tidak disedari kezaliman itu. Tapi hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan kesalahan itu, kelak akan dimurkai Allah dan dinerakakannya. Kalau begitu dia menzalimi diri sendiri. Au yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah, kemudian dia istighfar kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah. Istighfar sama juga dengan doa. Doa dia ada syarat dia. Tidaklah semestinya bila seorang itu Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, di dunia kaya akhirat surga. Terus tidak lagi. Ada pulanya suasana yang tertentu. Ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tertakluk pada syarat. Tertakluk pada syarat. Kita bacalah, baca satu perkara, tapi ada lagi perkara yang lain. Taubat demikian juga orang yang melakukan kesalahan ini, dia bertaubat, kemudian istighfar, atau beristighfar dan bertaubat. Tak mahu istighfar saja bertaubat, tidak. Istighfar tiap kali, tiap hari istighfar, astagfirullah. Tapi bertaubat tidak. Ini tak cukup syarat, sukar untuk diampuni. Ayat ini menyatakan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiayai dirinya sendiri dengan melakukan maksiat. Quran di sini merujuk kepada kesalahan itu, penganiayaan itu kepada dirinya sendiri. Hakikatnya dirinya sendiri itu dah jauh, di akhirat nanti baru rasa, tapi di dunia ini tidak. Orang lain dia menganiaya pada orang lain, tapi tidak disebut orang lain. Kerana manusia ini selalunya dia nampak dirinya dulu. Diri dia dulu, baru dia nampak, kemudian baru orang lain. Yang tak habis dia makan, barulah kalau ada orang nak ambil lah. Yang tak habis dia. Tapi jika tidak, maka dirinya dahulu. Quran menimbulkan perkara ini. Yazlim nafsahu, menzalimi dirinya sendiri. Tidakkah dia bela orang lain? Dia tidak bela diri dia bela orang lain. Bela orang lain pun apabila kesalahan yang dibelanya itu, pihak yang bersalah, dirinya sendiri seolah-olahnya. Summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Kemudian dia beristighfar kepada Allah yang disertai dengan taubat. Taubat yakni tidak mengulangi lagi kesalahan yang seumpama itu, disertai dengan memohon pengampunan kepada Allah. Nescaya dia dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Artinya istighfarnya diterima oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah. Jangan ada pula pihak yang merasakan sudah lama dia melakukan kesalahan ini, bagaimana boleh bertaubat. Tidak ada sebenarnya perasaan itu. Itu putus asa namanya.
Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Orang sesat saja yang putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang masih mengharapkan rahmat Allah, istighfar, taubat merupakan jalan untuk mendapat pengampunan dan rahmat daripadanya. Yajidillaha ghafurar rahima. Bagaimana istighfar? Istighfar yang sebaik-baiknya ialah yang diajar oleh Nabi. Selain sebutnya, Nabi mengajar sayyidul istighfar, yang ini baik sekali. Faham tak faham makna pun yang ni. Yang ni. Allahumma anta rabbi. Ini sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Doa dalam buku doa mana-mana pun ada. Mudah saja. Mudah sekarang ni, tidak perlu dulu. Sekarang ni mudah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau rasa panjang tu pasal tak hafal lagi. Kalau dah hafal dah pendek je. Satu. Yang kedua pulanya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang kita duduk baca sentiasa. Tapi mahulah sedar bahawa kita baca ni dengan penuh perasaan, bukan mulut saja. Burung tiung tu namanya, mulut saja. Burung tiung. Tapi baca dengan penuh perasaan, merujuk kepada dosa yang kita lakukan itu, inilah dia permohonannya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak lagi lah lain daripada tu pun. Astaghfirullah saja pun betul dah. Istighfar itu mudah. Tapi satu lagi nya taubat, mustahak juga. Taubat ini berjanji dengan Allah tak mau ulangi lagi. Janji dengan manusia tak boleh, tak cukup. Janji dengan Allah tak mau ulangi lagi. Itu maknanya taubat. Taubat dalam bahasa Arab balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan ini, balik macam mana balik ke pangkal jalan? Kita duduk datang daripada tempat bersih, balik tempat bersih semula. Balik tempat bersih. Kita datang duduk daripada fitrah, balik kepada fitrah. Cukup. Itu maknanya taubat. Tabayatubu idza raja'a. Apabila dia pulang, balik. Summa yastaghfirullaha yajidillaha ghafurar rahima. Nescaya dia dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi yang sangat dikasihi oleh Nabi. Dia bunuh, kemudian dia ingin bertaubat. Dia macam bolehkah? Tak boleh dia nak bertaubat. Pasal dia bunuh bapa saudara Nabi yang paling dikasihi sekali. Ayat ini diturunkan mengenainya. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Turun ayat ini lalu dia pun masuk Islam, kembali dan bertaubat dan menjadi seorang wahsy yang membunuh bapa saudara Nabi. Menjadi seorang mukmin muslim yang mulia. Tapi dia terlibat dalam bawa perangan, dia ganti rugi. Dia bunuh oleh orang kafir sebagai untuk mengimbangi perbuatan dia semasa jahiliah dahulu. Dia bunuh orang yang paling mulia, paling disayangi Nabi. Dia bunuh dalam masa Islam orang yang paling dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa namanya. Begitulah ayat memberi dua perkara. Pertama racun, yang kedua penawar. Dosa, dan yang kedua pulanya penawar, iaitulah taubat dan istighfar. Semua orang bersalah, macam-macam kesalahannya. Semua orang perlu bertaubat dan perlu beristighfar. Itu sajalah jalan yang paling selamat bagi orang-orang yang ingin kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, fitrah semula jadi manusia. Seterusnya, may yaksib isma fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Wallahu